وإنها من ملائكة المقربين وخلصنا وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بدارنا. Sekarang dan bahwasanya apabila masuk Islam kafir kitabiyah dan sembuh yang gila itu tak dapat tiada daripada mengulangi mandi lain bagi keduanya, dan haram kemudian daripada Islamnya atau kemudian daripada siumannya mewatikan keduanya dahulu daripada mengulangi mandi keduanya. Sama ada Islam kafir kitabiyah itu sendirinya atau Islam kerana mengikut ibu bapanya, sebab ia sebelum balik. Maka dengan ini dilaghazkan, maka dikatakan seorang batal taharahnya dengan perkataan orang lain, yakni dengan mengucap dua kalimah syahadah dua ibu bapanya, batal taharah anaknya. Dan bahwasanya apabila masuk Islam kafir kitabiyah dan sembuh yang gila itu, dan bahwasanya apabila masuk Islam kafir kitabiyah, isteri yang kafir kitabiyah dan sembuh yang gila itu, ini isteri yang gila itu. Yang semalamnya masalah dia katanya sah mandi bagi orang kafir kitabiyah, yang mana dia tu jadi isteri bagi orang Islam. Dengan sebabnya orang Islam, lelaki yang Muslim sah kahwin dengan perempuan yang kafir kitabiyah. Maka kafir kitabiyah ketika dia jadi isteri bagi seorang Islam, maka selepas pada dia suci daripada haid, dan selepas pada dia berjanabah, maka wajib di atas dia mandi untuk nak jadi halal balik kepada suaminya jima'. Maka pada pihak suami itu kena suruh dia mandilah. Maka mandi dia tu sah. Kemudian sekiranya kalau tidak, dia tak nak mandi, maka boleh suami itu memaksakan dia untuk memandi, mengerasikan dia pada mandi. Sekiranya kalau suami mengerasi pada mandi, suami itulah yang memandi, maka yang meniat tu ialah suami sendiri. Kemudian jadi apabila dia mandi itu padahal dia orang kafir, maka mandi itu tak dapat tidak kena ada niat, padahalnya asalnya orang kafir tidak sah mandi sebab tidak sah niat. Tetapi dimaafkan dengan sebab darurah, maka kafir kitabiyah untuk nak jadi halal bagi suaminya, maka disahkan mandi. Begitu juga perempuan yang gila tidak sah mandi juga, pada asal hukumnya dengan sebab tidak ada sifat tamyiz pada mereka, pada yang gila. Tapi pada masalah perempuan yang gila jadi apabila selepas pada haid atau selepas pada dia jima', wajib di atasnya mandi. Wajib di atas suami itu kena suruh dia mandi. Sekiranya macam tadi juga, kalau dia tu tak nak mandi, maka dikerasi, dipaksa oleh suami memandikan dia. Jadi suami itu pegang yang gila tu mandi.
maka yang suami itu niat. Kalau dia mandi sendiri, bagi dia niat. Itu apabila ketika dia isteri yang kafir kitabiyah dalam masa kufurnya. Itu pada masalah isteri yang gila pada masa gilanya. Maka sekiranya yang mandi itu mandi dalam masa kufur, atau yang mandi itu mandi pada masa gila, maka sekiranya apabila fardunya, sekiranya kalau si isteri yang kafir kitabiyah tu dia masuk Islam, artinya si isteri yang gila itu dah sembuh siuman daripada gilanya, maka hukumnya begini. Bahwasanya apabila masuk Islam kafir kitabiyah, isteri yang kafir kitabiyah, dan sembuh yang gila, sembuh oleh isteri yang gila tadi, itu tak dapat tiada daripada mengulangi mandi, mesti kena mandi pula sekali lagi. Apabila dia masuk Islam, apabila dia dah sembuh, maka tak dapat tidak nak jadi halal. Tak dapat tidak, yakni pada nak halal bagi suami. Tak dapat tidak, yakni pada nak jadi halal, pada halal untuk nak halal bagi suami, halal suami itu jima. Tak dapat tidak daripada mengulangi mandi lain. Bagi keduanya, bagi kafir kitabiyah dan yang sembuh tadi. Dan haram kemudian daripada Islamnya atau kemudian daripada siumannya, siuman itu sembuh daripada gila. Muwati oleh suami keduanya, dahulu daripada mengulangi mandi keduanya. Jadi maknanya dengan sebab mandi pada ketika gila itu, mandi pada ketika kafir dalam kufur itu mandi kerana darurah. Kalau tilik kepada hukum asal tidak sah, tapi dengan sebab darurah untuk nak jadi halal bagi suami disahkan akan mandi. Tetapi apabila dia dah jadi sempurna, apabila dia isteri itu dah jadi sempurna, maksud jadi sempurna tu maknanya dia masuk Islam. Sempurna dalam syarat wudu, syarat mandi. Ialah masuk Islam yang kafir kitabiyah, yang siuman, sembuh daripada gila pada masalah isteri yang gila. Maka kena mandi lain. Mandi itulah, mandi haid, mandi junub tu lain. Dia kena niat saja aku mengangkat hadas besar, kena mandi semula. Sekali lagi pula. Jadi tidak memadai dengan mandi yang dia mandi pada ketika gila, pada ketika kafir. Tak memadai. Rupanya masalahnya kita katanya kemarin tu dia masih kufur lagi. Masih dalam keadaan kufur lagi. Kemarin tu dia mandi. Mandi dia kita katanya kemarin tu dia baru lepas daripada haid, baru putus daripada haid. Maka dia mandi. Ketika mandi kemarin tu, mandi semalam tu dalam keadaan kufur lagi. Maka tiba-tibanya pagi ni dia masuk Islam. Pagi ni dia masuk Islam. Tapi kemarin dia dah mandi. Tapi mandi dalam masa kufur. Pagi ni dia masuk Islam. Maka apabila dia masuk Islam, haram bagi suami mewatikan dia. Melainkan dia mandi dulu. Melainkan dia mengulangikan mandi. Walaupun tidak ada sebab janabah sekalipun, dengan sebab tidak dipadakan, tidak dimemadaikan dengan mandi dalam masa tidak sempurna. Tidak memadai mandi dalam masa tidak sempurna ialah masa kufur dan masa gila. Sebab apabila dia dah siuman daripada gila, sebab dia masuk Islam, dah sempurna syarat bagi sah mandi. Maka kena mandi lain. Tidak dipadai dengan mandi yang pada masa kekurangan, ialah sebab gila atau sebab kufur. Sama ada Islam kafir kitabiyah, sama ada
Islam kafir Islam, yakni masuk Islam oleh isteri yang kafir kitabiyah itu. Sama ada jadi wajib mengulangi, itu takmim pada wajib mengulangikan mandi. Wajib mengulangikan mandi itu sama ada Islam kafir kitabiyah ni, sama ada masuk Islam oleh isteri yang kafir kitabiyah itu masuk Islam sendiri dengan sebab dia tu akil balik. Kita kata begitulah. Masuk Islam dengan sendiri itu dengan sebab dia tu dah akil balik. Masuk Islam dengan sendiri itu mana dia sendiri dia mengucap 2 kalimah syahadah dan dihukumkan dia dah masuk Islam. Itu maksud katanya Islam, masuk Islam oleh isteri yang kafir kitabiyah sendirinya, dengan maknanya dia sendirilah yang mengucap 2 kalimah syahadah, dengan sebab dia dah akil balik, maka mengucap 2 kalimah syahadah dia tu diiktibarkan. Maka jadi masuk Islam dengan sendiri, dengan dia sendiri mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab isteri yang kafir kitabiyah tu dah akil balik. Atau Islam kerana mengikut ibu bapanya, kerana mengikut salah satu daripada ibunya atau bapanya. Tafsir gitu ya. Atau kerana mengikut ibu bapanya, kerana mengikut akan salah satu daripada ibunya atau bapanya. Tafsir gitu. Atau Islam, jadi Islam isteri yang kafir kitabiyah, jadi masuk Islam kafir isteri yang kafir kitabiyah tu kerana mengikut ibu bapanya ni, kerana mengikut salah satu daripada ibunya atau bapanya. Sebab ia kafir kitabi, isteri yang kafir kitabi tu belum balik. Dia belum balik lagi. Jadi dia kembali pada hukum tu lah. Kanak-kanak orang kafir, anak orang kafir yang belum balik. Anak bagi orang kafir, suami, isteri, ibu bapaknya kafir, maka anak jadi kafir. Hukumnya kafir. Pada hukum dunianya kafir. Maka sekiranya kalau ada mana-mana seorang daripada ibunya atau bapaknya masuk Islam. Tak nanti kedua-dua masuk Islam. Mana-mana seorang daripada ibunya atau bapaknya masuk Islam, maka si anak tu dihukum Islam. Maka anak tu dihukum Islam. Maka di sini maka di sini apabila bapaknya seorang saja masuk Islam, maka anak pun terikut jadi Islam juga. Dengan walaupun tak mengucap 2 kalimah syahadah sekalipun, maka si anak tu jadi Islam. Atau ibu saja yang masuk Islam, maka anak ikut jadi Islam juga walaupun anak tak mengucap 2 kalimah syahadah sekalipun. Hanya yang mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam tu ibu saja ke atau bapa juga, atau bapa saja ke ataunya kedua-dua. Jadi masalahnya kita katanya isteri seorang lelaki itu, isteri dia tu ialah kafir kitabiyah. Seorang lelaki yang Muslim, isteri dianya ialah kafir kitabiyah yang belum balik. Masalahnya begitu. Seorang Muslim, seorang lelaki yang Muslim, isterinya kafir kitabiyah yang belum balik. Maka ketika dia mandi, ketika dia mandi tu dia belum balik lagi dalam kufur. Ketika dia belum pada ibu bapaknya masuk Islam, kita katanya dia nak kata datang haid tu tak boleh lah, nak kata mandi daripada haid tu tak boleh lah sebab dia tak balik lagi. Kalau datang haid tu maknanya dah balik dengan sebab datang haid. Kita katanya seorang perempuan seorang lelaki yang Muslim berkahwin dengan kafir kitabiyah.
yang umurnya 8 tahun. Misalnya, yang umurnya 8 tahun. Maka 8 tahun tu tak balik lagi. Sebab belum sampai masa datang haid lagi. Maka sekiranya selepas pada kahwin tu suami dia jimuk. Apabila suami dia jimuk, maka jadi berjunub berjanabahlah pada isteri yang perempuan yang umur 8 tahun tadi, yang kafir kitabiah tadi tu. Jadi janabah. Apabila jadi janabah, maka suami kena suruh dia mandi untuk nak halal pula. Begitu. Maka apabila mandi dalam masa kufur, maka tiba-tibanya ibu bapanya masuk Islam. Apabila ibu bapa tu masuk Islam, maka anak yang belum balik walaupun jadi isteri orang sekalipun, maka terikut jadi Islam juga. Maka jadi masuk Islam tu bukan dengan dia sendirilah mengucap 2 kalimah syahadah, bahkan dengan apa dia? Dengan masuk Islam oleh dua ibu bapa. Tengok. Itulah. Jadi maknanya masuk Islam tu dengan mengikut. Maka dia katanya, dan maka dengan ini dilarazkan, dibuat teka-teki. Maka dikatakan seorang batal taharahnya dengan perbuatan, dengan perkataan orang lain. Jadi taharah kat dia, jadi batal taharah, jadi wajib kena mandi. Batal taharah pada dia dengan sebab perkataan orang lain. Apa masalahnya? Jadi batal taharah dengan sebab perkataan orang lain. Lepas tu kalau kita cari dalam bab batal wuduk sebab berhadas, tak ada cakapan yang membatalkan wuduk, yang membatalkan hadas tu, yang membatalkan taharah, tak ada kan. Tapi ada satu masalah, ialah di sini. Masalahnya anak yang belum balik, anak perempuan yang kafir kitabiah yang belum balik, yang jadi isteri orang. Maka dengan sebab perkataan ibu bapa pada mengucap 2 kalimah syahadah, jadi batal taharahnya, jadi wajib dia kena mandi. Begitulah. Itu nak bagi rupakan masalah. Tapi masalah kalau janabah dia tak wajib mandi, untuk nak dia masalahnya nak bagi nampak masalah sajalah. Sebab kalau katanya nak mandi itu mandi kerana suci, kerana nak menyuci daripada haid, maka jadi balik dengan sebab datang haid. Maka jadi balik dengan sebab datang haid. Lepas tu kalau kita katanya nak mandi kerana janabah, maka masalah di sini, masalah katanya atau Islam kerana mengikut dua ibu bapa, yakni kita kita tak tilik kepada masalah halal suami jimuk tu, tidak. Sebabnya dia akan jadi tak betul. Sebab dia begini, dia masalah yang dulu tu masalah perempuan isteri yang kafir kitabiah yang sudah balik tu, bolehlah kita nak katanya kena ulangan mandi sebab putus daripada haid yang balik. Sebabnya kalau berjanabah dengan sebab jimuk, dia tidak menegahkan suami mewati. Dia tidak mengharamkan, hanya yang tak boleh nak wati sebelum mandi itu masalah haid dan nifas saja. Adapun jimuk, maka maknanya kalau seorang perempuan tu berjanabah dengan sebab jimuk, dengan sebab keluar mandi, maka tak jadi haram bagi suami. Maknanya suami boleh nak jimuk walaupun dia belum mandi sekalipun. Suami boleh nak jimuk walaupun belum dia mandi janabah. Sebab itu. Tapi kalau dia
masalah haid tak boleh nak jimuk sebelum pada mandi. Begitu. Maka masalah ni, masalah kita katanya kanak-kanak yang belum balik ni, yang kata jadi isteri umur 8 tahun tadi tu, jangan tilik kepada masalah nak jadi halal lah. Kita kira katanya untuk nak batal taharah saja. Jadi batal taharahnya dengan sebab masuk Islam oleh dua ibu bapa. Jadi wajib dia kena mandi lagi. Begitulah. Jadi kalau fardu datang haid, lepas tu wajib kena mandi. Kalau tak mandi tak halal bagi suami. Kalau datang haid bukan kanak-kanak. Bukan, kalau datang haid maka dah jadi balik dengan sebab datang haid itu. Maka masalahnya, kalau berjanabah biasa bukan kerana haid dan nifas, maka itu dia tak mengharamkan suami kalau tak mandi sekalipun. Sebab tu dia boleh selepas pada jimuk, belum pada mandi nak jimuk pula tu boleh, tapi sunatnya basuh saja. Basuh dan ambil wuduk. Itu saja, tak wajib mandi. Ada masalah kata wajib mandi tak boleh suami jimuk tu masalah putus daripada haid dan nifas. Maka masalah kanak-kanak yang belum balik ni, kalau kita ambil masalah kena mandi, mandi itu mandi suci daripada haid, maka kalau datang haid dah jadi balik. Apabila jadi balik tak ikut ibu bapa. Ibu bapa masuk Islam, anak yang balik tak jadi Islam dengan sebab dengan sebab dia dah balik. Sebab tu fardu masalah kanak-kanak yang kecil ni masalah batal wuduk, batal taharah saja. Bukan masalah datang haid. Begitu ya. Adapun yang haram, kita kembali. Jadi sebelum pada ni syarat bagi sah mandi. Sunat mandi dah selepas, dah selesai. Perkara yang syarat bagi sah mandi pun dah selesai. Maka sekarang kita masuk pula dalam perkara yang diharam dengan sebab berhadas. Perkara-perkara yang diharam, haram mengerjakan pada masa berhadas. Katanya adapun yang haram, perkara-perkara yang haram bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar itu sembahyang. Setengah daripadanya sembahyang, salat. Dan jikalau sembahyang jenazah sekalipun haram juga bagi orang yang berhadas kecil dan orang yang berhadas besar. Solat jenazah sekalipun haram juga. Dengan ijma' yang lain daripada sembahyang jenazah. Dengan ijma' ulama. Tapi ijma' tu pada masalah lain daripada solat jenazah. Ni. Dengan ijma' lain pada sembahyang jenazah apa maknanya? Jadi solat yang bukan solat jenazah. Begitu. Solat yang bukan solat jenazah, sembahyang yang bukan solat sembahyang jenazah, ijma' ulama kata tidak haram solat dengan sebab dia berhadas kecil atau besar. Maksud begitu. Jadi maknanya sembahyang lain daripada sembahyang jenazah itu ijma' pada haram bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. Adapun solat jenazah tidak ijma' ulama pada haram. Begitu. Adapun solat jenazah tidak ijma' ulama, tak jadi ijma' pada haram. Hanya kaum muktamad saja kata haram. Muqabil kaum muktamad, kaum dhaif tidak haram. Begitu. Tu maksud katanya dengan ijma' pada lain daripada sembahyang jenazah. Dengan maknanya kalau sembahyang jenazah tidak diijma' oleh ulama pada haram bagi orang yang berhadas kecil besar. Begitu. Yang ijma' pada haramnya ialah sembahyang yang lain. Sembahyang yang lain daripada sembahyang jenazah.
Maka ijma' ulama pada haram bagi orang yang berhadas kedua-dua hadas. Begitu. Sama ada solat apa dia? Solat fardu ke atau solat sunat ke, sama. Haram semata-mata. Lain daripada solat jenazah lah, ijma' ulama. Sebab tu jadi kufur. Kalau kata boleh nak sembahyang tarawih dengan tak ada wudu. Siapa dia kata begitu, maknanya dia ingkar akan ijma'. Ingkar akan ijma' itu kufur. Nah. Tapi solat jenazah ada khilaf, tak ijma'. Ingkar akan haram sembahyang jenazah bagi orang yang apa dia berhadas tu tak jadi kufur sebab bukan ijma'. Dalil sekali lagi. Adapun yang haram, ini perkara-perkara yang diharamkan. Adapun yang haram, ini perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haram bagi ini atas orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. Setengah daripadanya ialah sembahyang. Wajib, sunat, haram semata. Dan jikalau sembahyang jenazah sekalipun. Ini kalau istilahnya dia panggil ghayah untuk nak rad atas kaum dhaif. Dia panggil begitu. Dalam istilah ibarat kitab fiqhnya dia panggil apa dia? Ghayah untuk rad kaum dhaif. Ghayah untuk nak meradkan di atas kaum dhaif. Ghayah pada ghayah untuk nak meradkan di atas kaum dhaif. Jadi dia kata dan jikalau sembahyang jenazah sekalipun, dan jikalau sembahyang itu sembahyang jenazah sekalipun, haram juga. Jadi kata begitu tu nak tolak kaum dhaif, yang mana kaum dhaif seperti lagi akan datang katanya sah sembahyang jenazah dengan keadaan berhadas kecil, berhadas besar. Maknanya tak haram serta sah. Sah serta tidak haram, itu kaum dhaif. Masalah sembahyang jenazah. Dengan ijma' yang lain daripada salat jenazah. Dah mana saat ni dah. Kerana ni dalil katanya sembahyang itu diharam dengan sebab berhadas. Ni dalil bagi sembahyang itu haram dengan sebab berhadas. Haram mengerjakan sembahyang. Kerana khabar sahihaini, kerana hadis yang diriwayat di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Sahihaini musanna, kalau orang belajar ilmu nahunya musanna, dua kitab sahih. Dua kitab sahih. Apabila sebut kata kitab sahih tu, dua-dua kitab sahih tu ialah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kitab sahih Bukhari, kitab sahih Muslim. Mana khabar sahihaini maknanya hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Tiada terima Allah sembahyang seorang kamu. Allah Ta'ala tak terimakan sembahyang mana-mana siapa daripada kita apabila berhadas. Maksud kata tiada terima tu dengan sebab tidak sah lah. Nak terima macam mana sembahyang tidak sah? Bukan tak terima pahala, sembahyang tu sah, bukan maksudnya begitu. Bukan katanya sembahyang itu sah, Allah Ta'ala tak terima pahala, bukan maksudnya begitu.
Maksud katanya tiada terima oleh Allah akan sembahyang seorang kamu apabila berhadas, dengan maknanya sembahyang itu tidak sah sebab tu Allah Ta'ala tak terima. Sembahyang itu tidak sah sebab itulah Allah tak terima. Maknanya begitu. Macam kata dia masak nasi mentah. Dia masak nasi mentah. Kat restoran tu dia masak nasi mentah. Dia akak bagi orang nak makan, orang tak nak makan. Orang tak terima nak makan. Sebab tidak sempurna nasi itu. Begitulah. Jadi sembahyang itu tidak sah sebab itulah Allah tak terima. Maksudnya begitu. Tiada terima Allah akan sembahyang seorang kamu apabila berhadas. Habis itu nak bagi terima, nak bagi sah untuk Allah Ta'ala terimakan hingga mengambil ia seorang kamu akan air sembahyang tu wuduklah. Jadi katanya apabila seorang tu berhadas, yakni berhadas kecil. Apabila berhadas, yakni berhadas kecil. Sebab itlaq berhadas ialah berhadas kecil. Maka yang dalam hadis tu katanya la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa, apabila berhadas. Ada apa tu? Hadas kecil. Mana dalil kata hadas kecil? Idza ahdasa, apabila dia berhadas. Tahu mana katanya berhadas tu berhadas kecil? Tapi dalam hadis dia tak cerita pun kata apabila idza ahdasa hadasan asghara, hadas kecil. Apabila berhadas dia tak cerita pun kata hadas tu hadas kecil. Tapi muradnya hadas kecil. Mana dalil? Kata apabila berhadas, bahasa Arabnya idza ahdasa, bahasa Melayu apabila berhadas kena kepada hadas kecil. Mana dalil? Mana qarinah? Qarinah dianya, dalilnya qarinahnya ialah hingga mengambil ia akan air sembahyang hatta yatawadda'a. Sini ni qarinah dia panggil. Ini qarinah yang menunjuk katanya berhadas tu berhadas kecil. Sebab kalau berhadas tu berhadas besar dia kena kata idza ajnaba, apabila berjunub. Maka sini apabila berhadas, yakni berhadas kecil, Allah Ta'ala tidak terima dengan sebab sembahyang itu tidak sah. Melainkan dia mengambil wuduk. Sehingga dia mengambil wuduk. Maka mengambil hatta yatawadda'a ni lah. Hingga mengambil ia akan air sembahyang itulah. Menunjuk kata berhadas tu berhadas kecil. Jadi memang ini kita katanya kalau ambil wuduk hadas kecil, kalau mandi hadas besar. Kalau kena mandi tu maknanya hadas besar, kalau kena ambil wuduk maknanya hadas kecil. Maka sembahyang itu diharamkan dengan serendah-rendah hadas. Apa dia? Hadas kecil pun dah jadi haram salat. Dengan sebab berhadas kecil tu pun dah haram salat. Tidak sah salat. Itu serendah-rendah hadas ialah hadas kecil. Apakah lagi kalau hadas besar? Lebih utama lagi pada tidak sah. Lebih sepatut lagi lah dengan tidak sah. Tengok. Dia kata dan hadas besar itu mana? Maka menghukumkan haram sembahyang dengan hadas asghar, maka haram hadas maka menghukumkan haram sembahyang dengan sebab hadas asghar. Maka haram hadas akbar aulah.
Yani maka menghukum haram sembahyang dengan sebab hadas akbar itu aula. Maka haram hadas akbar aula, yani maka menghukumkan haram sembahyang dengan sebab hadas akbar itu aula, tabih aula. Dah. Jadi maknanya hadas kecil tu pun dah haram solat. Apakah lagi kalau hadas besar? Kalau hadas besar tu lebih itu lagi lah. Lebih apa? Lebih haram lagi. Sebab tu katanya hadas yang serendah-rendahnya ialah hadas kecil. Yang tinggi-tinggi hadas tu ialah hadas besar. Jadi haram sembahyang dengan hadas kecil. Sebab hadas kecil tu dah haram sembahyang. Apakah lagi kalau hadas besar? Maka itulah maksudnya. Jadi di sini untuk nak isyarat katanya dia panggil qiyas aulawiyah. Dia panggil qiyas aulawiyah. Qiyas aulawiyah ni dalam istilah usul al-fiqh. Dalam ilmu usul al-fiqh dia panggil ada suatu jenis qiyas, dia panggil qiyas aulawiyah. Contohnya dalam ayat kata la taqul lahuma uffin. Jangan kata oleh kamu kepada ibu bapa itu uff. Apabila jadi maknanya kata uff kepada ibu bapa menunjuk atas gelah gesah. Itu dah haram. Apakah lagi kalau pukul? Tapi pukulkan ibu bapa itu tidak disebutkan di dalam Quran. Pukul dua ibu bapa tidak disebut dalam Quran. Hanya disebut tu larang kata uff kepada ibu bapa saja. Maka dengan sebab kata uff tu pun dah haram. Kalau kita kiranya serendah-rendah menyakiti ibu bapa. Sekurang-kurang serendah-rendah menyakiti kepada ibu bapa tu ialah kata uff kepada dua ibu bapa. Maka kata uff tu dah haram. Kalau pukul walaupun tak sebut dalam ayat, maka lebih aula untuk nak haram. Lebih aula pada jadi haram. Maka qiyas akan pukul yang berat daripada kata uff. Yang mana pukul ni tak disebut dalam Quran, yang mana uff tu ada sebut dalam Quran. Maka kita kalau pukul haram ke tidak? Jawabnya haram. Pukul dua ibu bapa tu haram sebab lebih kuat pada menyakiti daripada kata uff lagi. Dengan sekadar kata uff tu pun dah haram, dah dosa besar. Maka pukul tu lebih aula lagi lah. Lebih aula lagi. Lebih aula itulah kita panggil qiyas aulawiyah. Dengan sebab pukul tak disebut. Tapi lebih aula daripada yang sebut. Mana? Pukul tak disebut dalam Quran. Pukul yang lebih aula dengan haram tu tak disebut dengan Quran. Tapi disebut yang serendah-rendah menyakiti ialah kata uff. Maka pukul lebih aula lagi. Itu dia katanya panggil kata qiyas aulawiyah. Begitu ya. Khilaf ini kembali kepada jikalau sembahyang jenazah sekalipun tadi. Khilaf ni dia kembali kepada masalah dan jikalau sembahyang jenazah sekalipun. Kembali ke situ. Khilaf ni. Perkataan kitab khilaf ini kembali pada masalah dan jikalau sembahyang jenazah sekalipun. Kembali di situ. Jadi kaum muktamadnya haram walaupun solat jenazah pun haram bagi orang yang berhadas kecil besar. Khilaf bagi kaul Sya'bi dan Ibnu Jurairin dan jamaah. Ini satu jamaah, satu golongan daripada orang yang berkata dengan sembahyang jenazah
serta hadas daripada orang yang berkata ni mana menghukum. Daripada orang yang berkata, orang yang menghukum apabila berkata dengan sah sembahyang jenazah, sah serta tidak haram. Sah lagi pulanya tidak haram dengan maknanya terlepas fardu kifayah dengan sebab mengerjakan. Sah sembahyang jenazah serta berhadas. Jadi boleh nak solat jenazah kerana walaupun berhadas sekalipun. Dia kata sah. Sebab tu kita mengikut yang ni, kita katanya apabila kita dah mulai masuk solat jenazah. Kita dah mulai takbir sembahyang jenazah. Tiba-tibanya teringat, saya batal wuduk, belum ambil wuduk tapi saya sekarang dah solat dah. Tiba-tiba datang ingat katanya kita solat jenazah dengan tidak ambil wuduk. Teruskanlah. Teruskanlah ingat kata mengikut kau ni. Tak payah kita dalam solat. Tapi lebih baiknya kita berhentilah. Berhenti pergi ambil wuduk. Tapi kalau tak nak berhenti solat jenazah, sebab orang pun dah ramai, kita susah nak keluar, kita duduk ke depan sah awal, nak keluar pergi ambil wuduk susahlah. Orang ramai biasanya solat jenazah tu dia berdiri berdekat-dekat, jadi susah kita nak keluar pergi ambil wuduk. Maka ingat mengikut kaum ni lah, yang mengatakan sah sembahyang jenazah dengan keadaan kita berhadas. Kenapa dia kata sah sembahyang jenazah tu? Kerana maksud sembahyang jenazah itu doa. Sebab tujuan kita salat jenazah itu berdoa, maka berdoa syarat kena ada wuduk ke tidak. Kita tak nanti tak mesti suci pada hadas, kita nak berdoa kan. Tengok kita nak buat apa-apa pun kita baca doa, kita ada apa pun kita baca doa. Maka dalam keadaan kita berjanabah, dalam keadaan kita berhadas kecil, boleh ke tidak kita nak berdoa? Boleh. Boleh kita nak berdoa. Kalau begitu apa salahnya? Sembahyang jenazah tu bukan dia sembahyang. Berdoa. Dengan maknanya begini. Jangan kata bukan sembahyang pula. Begini. Di sisi Sya'bi dan Ibn Jurid, di sisi mereka ini, mereka katanya sebenarnya sembahyang tu pada rupa saja. Kalau katanya sembahyang macam mana, tak ada rokok, tak ada sujud. Dengan sebab ada takbiratul ihram, dengan sebab ada beri salam, itu kita panggil sembahyang. Tapi kalau betul-betul sembahyang ke? Kalau betul-betul sembahyang, kena ada rokok, kena ada sujud. Kena ada rukun, 13 rukun. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, ada selawat. Begitulah. Ada duduk antara dua sujud, ada rokok, ada sujud, ada i'tidal. Begitu. Tapi sini ada ke begitu? Ada rokok, ada sujud ke? Tak ada. Sebab tu dia katanya sebenarnya bukan sembahyang. Lepas tu panggilan saja sembahyang. Pada sebenar apa dia? Berdoa kepada mayat. Sebenarnya kita sembahyang berjenazah bukan kita sembahyang. Kita pergi berdoa kepada mayat. Allah maghfir lahu warhamhu, kan? Kita baca begitu. Kita berdoa kepada mayat. Bukan kita sembahyang. Kalau sembahyang betul-betul sembahyang macam mana? Kena ada rokok, kena ada i'tidal, kena ada sujud, kena ada apa lah. Maka sini adakah? Tidak, tak ada. Sebab tu dia katanya sebenarnya sembahyang jenazah ni bukan dia sembahyang. Apa dia? Betul-betul berdoa ya. Berdoa kepada mayat. Kita datang nak salat jenazah, mana kita nak berdoa kepada mayat. Itu ya. Bukan dia salat. Kalau salat tu, kalau salat mesti kena ada rokok sujud. Sebab tu dia katanya tak apa dia?
tak kena tak itu apa dia? Tak mesti ada tak mesti kena ambil wuduk nak solat jenazah. Orang berhadas kecil pun boleh, orang berhadas besar pun boleh. Tapi jangan dalam masjid lah. Orang berhadas besar nak masuk dalam masjid tak boleh. Itu mengikut kaum Syafi'i itu dia beralasan seperti kata tadi. Tapi kita kaum Mu'tamad dia kata walaupun tidak ada rokok, walaupun tidak ada sujud, maka itu satu jenis solat. Maka itu satu jenis solat walaupun tak semacam yang ramai sekalipun. Walaupun tak ada rokok, tak ada solat sekalipun, tak ada masalah lah. Tapi itu dia panggil apa? Panggil solat juga, satu jenis solat juga. Maka kalau kata dia ni satu jenis solat walaupun tak semacam orang ramai sekalipun, tak macam solat biasa sekalipun, tapi dia solat juga. Tapi dia solat juga. Maka setiap solat mesti kena suci daripada hadas. Jadi kaum Mu'tamad dia tilik kata itu solat walaupun tak ada rokok, tak ada sujud sebab ini satu bagai daripada bagai solat. Tapi yang Syafi'i ni katanya sebenarnya bukan solat, bukan berdoa kepada mayat. Maka berdoa tak syarat kena suci pada hadas. Itu sisi perselisihan pendapat. Maka kita boleh ambil kesenangan, boleh ambil kesempatan dengan sebab khilaf. Macam tadilah kita duduk sah awal. Pada sembahyang jenazah ramai-ramai itu kita duduk sah awal, penuh kat belakang. Maka selepas pada kita takbir solat jenazah tu ingat katanya terlupa nak ambil wudu. Maka bolehlah kita mengikut kaum ni. Mengikut kaum dhaif. Tak payah keluar nanti susah nak keluar orang ramai kat belakang. Ikut yang ni lah. Kalau tak ikut yang ni haram kita teruh dalam solat. Mesti kena berhenti. Begitu. Demikianlah disebut Syekh Mandabiri pada hasyiahnya. Demikianlah seperti kata tadi dah khilaf bagi kaum Syafi'i dan Ibn Juraid yang mana katanya tak mengapa tidak haram bahkan sah salat jenazah dengan keadaan berhadas. Sebab sembahyang jenazah tu sebenarnya bukan sembahyang, berdoa. Berdoa boleh berdoa setiap masa walaupun berhadas sekalipun. Itu pendapat dia. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya bermula haram atas orang yang berhadas itu sembahyang jika diperoleh air atau tanah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم إنا نسألك ما قرأنا وما واردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.